Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina, Pendidikan Islam Tingkatan 3, Al-Quran, Surah ke-40 iaitu Surah Ghafir, ayat ke-67 di bawah tajuk Penciptaan Manusia, Bukti Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah murid-murid, kita mulakan dahulu dengan ayat Al-Qurannya. Baca dengan betul, lancar dan bertajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Murid-murid boleh praktiskan bacaan dengan betul, lancar dan bertajwid. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada maksud ayat. Yang pertama, huwallazi khalaqakum min turab. Apa maksudnya? Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Thumma min nutfatin, thumma min alaqah. Kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku. Thumma yukhrijukum tifla. Kemudian ia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Thumma litablughu ashuddakum. Kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa. Seterusnya, thumma litakunu syuyukha. Kemudian kamu dipanjangkan umur sampai menjadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl, dan ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Walitablughu ajalam musamma, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun, dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah murid-murid, pernahkah kita terfikir tentang proses kejadian manusia? Masya Allah, hebatnya Allah menjadikan kita ini yang sangat unik, makhluk yang sangat-sangat sempurna. Dalam Al-Quran, Allah telah jelaskan bagaimana penciptaan manusia bermula daripada turab, iaitu Nabi Adam. Pada fasa awal Nabi Adam dicipta daripada turab. Apa dia turab tadi? Ya, tanah. Kemudian Allah jadikan kita nutfah, alaqah, mudghah, janin. Dalam ayat-ayat Al-Quran, ada lagi beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang proses kejadian manusia dalam fasa alam rahim. Dan dapatan sains, para saintis telah pun mendapati tentang proses kejadian ini. Tetapi Al-Quran telah pun menyebutkan proses kejadian ini lebih awal lagi. Bila Al-Quran diturunkan? 1400 tahun dahulu. Lebih daripada 1400 tahun dahulu Al-Quran diturunkan, dan pada masa itu belum ada lagi kajian tentang alam rahim, apa yang berlaku dalam alam rahim. Mengapa Al-Quran boleh menceritakan tentang kejadian manusia dengan begitu tepat? Kerana Al-Quran itu bukan ciptaan manusia, tapi Al-Quran adalah dari Allah yang mencipta manusia dan seluruh alam ini. Proses seterusnya, selepas berada di alam rahim,
maka kita manusia keluar menjadi bayi. Comel je kan? Kemudian kanak-kanak bertukar menjadi remaja, dewasa dan tua. Ini dipanggil fasa kehidupan. Sekarang kita berada pada fasa kehidupan. Belum pernah ada kanak-kanak kecil sampai beratus-ratus tahun, tak besar-besar, tak tua-tua. Belum pernah ada orang tua tiba-tiba dia menjadi tua lama, ibarat kata menongkat langit. Akhirnya ke mana murid-murid? Ya, semuanya akan bertemu dengan kematian. Siapa pun dia, apa pun bangsanya, apa pun latar belakangnya, semua akan bertemu dengan kematian. Inilah proses kejadian manusia yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran supaya kita dapat mengambil iktibar dan kita kembali kepada Allah yang menjadikan kita. Baiklah murid-murid, pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, yang pertama, kita mestilah yakin bahawa Allah Maha berkuasa menjadikan manusia dengan sempurna agar kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Kita mestilah bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan diri kita dengan sebaik-baik kejadian. Masya Allah, ya. Dan kita mestilah menghargai ciptaan diri kita ini dengan menggunakan anggota tubuh badan kita untuk perkara-perkara kebaikan. Gunakan untuk amal ibadat, gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Moga ada kebaikannya. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.